Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habis cerita, musnah segala-galanya dan ada yang mengatakan apa yang akan jadi kepada Radzi Jidin selepas ini. Penjelasan SPRM baru-baru ini membuktikan bahawa siasatan berkaitan Radzi Jidin bukan satu rekaan semata-mata. Kerana ada juga netizen, ada juga orang dan ada juga pemimpin-pemimpin parti politik menyatakan bahawa tindakan siasatan terhadap Radzi Jidin berkaitan percetakan buku Jekov melibatkan kononnya dakwaan rasuah RM80 juta tersebut adalah satu rekaan. Nampaknya apa yang dijelaskan oleh SPRM kemarin dulu menunjukkan, membuktikan bahawa siasatan tersebut bukan satu rekaan, bukan satu arahan daripada pihak atasan, tetapi ianya memang mempunyai asas yang kukuh. SPRM akhirnya tampil menjelaskan bahawa siasatan pihaknya ke atas projek percetakan buku bernilai RM80 juta yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Radzi Jidin sebenarnya telah bermula sejak kira-kira sebulan lalu, iaitu pada Ogos lagi. Serentak dengan itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menafikan siasatan kes tersebut berikutan adanya arahan daripada pihak atasan dalam kerajaan. Beliau turut menafikan siasatan dijalankan disebabkan pertelingkahan antara Radzi Jidin dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 19 September lalu. Kita telah memulakan siasatan membabitkan kes ini kira-kira sebulan sebelum ini, kata beliau. Laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini hanya maklumat tambahan yang boleh diambil kira SPRM, katanya sebagaimana dipetik daripada sebuah portal. Setakat ini, 5 saksi telah diambil keterangan oleh SPRM bagi membantu siasatan berhubung projek percetakan buku itu. Kesemua keterangan saksi itu diambil selepas 2 individu termasuk bekas setiausaha politik Radzi Jidin ditahan SPRM pada 22 September lalu. Selain Radzi Jidin sendiri dijangka akan dipanggil oleh SPRM dalam masa terdekat ini untuk membantu siasatan, beliau dalam sidang medianya juga menyebut siasatan berkaitan kes tersebut adalah berikutan kejadian di Parlimen pada 19 September lalu itu. Banyak pihak pro-PN tidak terkecuali turut bertanggapan yang sama, iaitu siasatan tersebut sebagai tindak balas Anwar terhadap Radzi selepas kedua-duanya bertelingkah di Parlimen. Tetapi dengan penjelasan SPRM bahawa siasatan sebenarnya telah bermula sejak Ogos lagi, bermakna segala tohmahan dan fitnah jahat buruk yang disebarkan selama ini adalah tidak benar sama sekali. Kalau ikut logik pun, memang tohmahan dan fitnah jahat buruk itu semua yang jijik itu yang cuba mengaitkan siasatan SPRM itu sebagai misi balas dendam atas insiden di Parlimen, sesuatu yang tidak masuk akal langsung untuk difikirkan. Ini kerana penahanan bekas setiausaha politik Radzi Jidin bersama seorang ahli perniagaan dilakukan SPRM pada 22 September, manakala insiden pertelingkahan Radzi Jidin dengan Anwar berlaku 3 hari sebelum itu, iaitu pada 19 September. Di mana logiknya dalam tempoh hanya 3 hari boleh dicipta atau direka sesuatu kes terhadap Radzi Jidin. Sudah tentu sebab utamanya ialah kes memang sudah ada dan sedang dalam siasatan SPRM. Cuma penahanan bekas pegawainya yang berlaku 3 hari selepas pertelingkahan di Parlimen itu adalah sesuatu kebetulan semata-mata. Jika tidak berlaku pertelingkahan di Parlimen pun pada 19 September itu dan memandangkan siasatan telah dimulakan sejak Ogos lagi, penahanan 2 individu berkenan pada 22 September barangkali tetap akan berlaku juga. Tetapi amat mustahil untuk mewujudkan
suatu kes semata-mata kerana berlakunya insiden di Parlimen pada 19 September dan kemudian melakukan penahanan pada 22 September. Apapun, jika tiada rasuah, tiada salah guna kuasa dan tiada penyelewengan berlaku, jangankan sebagai menantu ulama besar, orang kecil di tepi jalan pun tidak perlu berasa atau walau sedikit pun rasa cemas dan takut untuk menghadapinya. Lawanlah dengan bukti dan fakta, baik ketika proses siasatan atau ketika di mahkamah nanti. Anak ulama, menantu ulama, bahkan ulama sendiri pun tidak otomatik terlindung daripada melakukan dosa, maksiat serta kesalahan. Ditulis oleh Sabudin Husin, 27 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan seluruh Malaysia. Dipetik daripada berita Harapan Daily dengan bertajuk "Doa pun kena isi borang Google. Umat Islam risau penunggang agama makin melampau." Gejala memperalat agama oleh pemimpin PAS dilihat semakin melampau apabila nak berdoa pun kena isi borang Google. Tindakan bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dusuki Abdul Rani, mengadakan program kiriman doa menarik perhatian orang ramai. Rata-rata bimbang dengan penunggang agama yang seolah-olah masih dibiarkan bermaharajalela di negara ini. Dusuki dalam satu kenyataan memberitahu program kiriman doa dan bacaan tahlil bertujuan untuk menghargai para penaja Yayasan An-Nabawi. Ianya bukan program berbayar. Dipetik iklan daripada Dusuki, disusuli pautan borang Google ditutup pada jam 3 petang tadi. Menerusi pautan yang diberi Dusuki itu, bacaan tahlil akan diadakan di setiap cawangan Mahaz Tafiz An-Nabawi pada hari Isnin atau hari Kamis. Senarai nama untuk bacaan doa akan diberikan secara rawak kepada setiap cawangan menurut perincian program tersebut. Sehubungan itu, warganet berharap kerajaan segera melakukan tindakan tegas dalam menangani perangai penunggang agama. Pelik agama Islam PAS ini, keberkatan berbayar, cara mudah nak buat duit atas angin, menipu atas nama agama. Siapa beritahu program tak berbayar? Barangkali program lain-lain semua kutip dana. Macam manalah penunggang agama ini rosak ummah. Buatlah sesuatu kepada puak-puak penunggang ini. Demikian kecaman orang ramai. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, yang tular juga dalam media Harapan Daily ialah apabila selepas PAS sapu Terengganu, sukacita sewa tapak pasar naik sehingga 230%. Dipetik dari Harapan Daily. Pejabat Majlis Daerah Marang di Terengganu sukacita memaklumkan kenaikan kadar sewa di Pasar Baru Pekan Wakaf Tapai sehingga mencecah 230% bagi tapak sayur dan ikan. Dokumen makluman kepada para penyewa premis terbabit bertarikh 5 September iaitu kurang sebulan Perikatan Nasional yang dikepelai PAS menyapu bersih 32 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu pada pilihan raya negeri PRN. Notis sama memberitahu tindakan menaikkan kadar sewa itu diputuskan dalam mesyuarat pada 21 Mei lalu. Menurut pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kerajaan PAS tersebut, kenaikan yang melibatkan semua kategori premis perniagaan itu berkuat kuasa pada 1 Oktober depan. Berdasarkan kadar baru sewa itu, tapak sayur dan ikan mengalami kenaikan melambung melebihi 3 kali ganda, iaitu daripada RM30 kepada RM100. Sementara itu, tapak daging pula naik RM20 kepada RM50, manakala kios yang berkeluasan 10 kaki kali 10 kaki kali 8 kaki naik daripada RM20 kepada RM170. Kadar baru sewa bagi dua jenis ruang pejabat mengikut keluasan pula masing-masing naik
RM50 kepada RM250 dan RM200. Susulan itu rata-rata menyifatkan kenaikan berganda ketika kebanyakan rakyat masih bergelut dengan bebanan kos sara hidup itu sebagai hadiah kemenangan PAS untuk rakyat di Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, ini keputusan siasatan video viral ataupun gambar viral yang memaparkan seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu didakwa menghisap vape di dalam Dewan Rakyat. Akhirnya beliau tampil memberikan penjelasan, penerangan dan juga membela diri ketika disiasat atau ketika diminta memberikan keterangan kepada Dewan Rakyat. Kata beliau, yaitu ahli parlimen daripada Parti Bersatu tersebut, dia mengatakan bahawa dia bukan hisap vape, tetapi saya letak pen di bibir secara spontan. Jelas Ikmal Hisham pada parlimen. Namun dalam komen-komen daripada netizen, mereka mempersoalkan mengapa meletakkan pen di bibir pada ketika itu, dan mereka juga bertanya, kenapa seakan-akan perbuatan itu menghisap vape, kata mereka. Namun demikian, Ikmal telah pun menjelaskan dia meletakkan pen di bibir secara spontan. Ahli Parlimen Tanah Merah, Ikmal Hisham Abdul Aziz sekali lagi menafikan dakwaan menghisap rokok elektronik atau vape dalam Dewan Rakyat selepas gambar dia meletakkan objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial sebelum ini. Ikmal Hisham berkata demikian selepas menyerah surat penjelasan kepada Setiausaha Dewan Rakyat mengenai perkara itu hari ini. Kata beliau, saya menafikan sekeras-kerasnya saya menghisap vape kerana saya bukan perokok. Hisap vape dan apa yang saya pegang itu hanyalah sebatang pen, bukan dihisap. Pen itu diletakkan di bibir saya secara spontan, katanya lagi. Sebab itu, saya minta kepada Speaker Dewan Rakyat untuk kemukakan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang mana dengan CCTV ini akan membersihkan nama baik saya, dan jika terbukti saya menghisap vape, saya mohon pada Speaker tindakan tegas dikenakan terhadap saya, katanya dalam satu kenyataan. Surat penjelasan itu diterima Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Beca Maidin Ikmal di Parlimen. Mengulas lanjut dakwaan itu, Ikmal Hisham turut berharap tindakan tegas diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat terhadap juru gambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang telah memfitnahnya sekiranya terbukti dia tidak bersalah. Kata Ikmal Hisham, tindakan juru gambar terbabit jelas mencemari kemuliaan Dewan Rakyat. Jika tuduhan juru gambar Perdana Menteri terhadap saya tidak benar, saya minta Speaker mengambil tindakan kepada juru foto di bawah peraturan mesyuarat 93, katanya. Selain itu, dia turut mengesahkan tindakan saman terhadap juru gambar berkenaan telah bermula dan notis saman akan diserahkan Jumaat ini. Dalam saman saya kepada juru gambar itu, saya meminta dia menurunkan posting yang dibuat di Twitter. Jelas dia telah membuat tuduhan jahat terhadap saya melalui postingnya itu. Bagi saya itu satu jenayah, sebab tanpa usul periksa, dia terus tuduh orang hisap vape. Vape ini ada asap, tapi yang ini tak ada asap, kata beliau lagi. Sebenarnya, menurut netizen, ada banyak jenis vape yang ada dalam pasaran sekarang. Ada juga vape yang menghasilkan banyak asap, ada juga vape yang menghasilkan sangat sedikit asap, dan ada juga vape yang seakan-akan tiada asap, kata mereka lagi. Namun, saya pun bukan penghisap vape, jadi saya pun tak tahu apa kebenaran yang dikatakan netizen tersebut. Jika kita dapat rakaman CCTV, salinan gambar yang diambil, kita dapat membuktikan saya tidak menghisap vape, kata beliau. Tambah Ikmal Hisham, gambarnya itu mendapat tanda suka lebih 1 juta pengguna media sosial, selain turut menerima komen negatif yang pastinya meninggalkan kesan tidak baik terhadap maruah dan nama baiknya. Pada 21 September lalu, Ikmal Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun, Ikmal menafikan dakwaan itu dan menegaskan
Objek yang dimaksudkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok maupun hisap vape. Laporan polis turut dibuat oleh pegawai khasnya Muhammad Faizul Ismail DIP di Dangwangi, Kuala Lumpur sehari kemudian. Pada 23 September lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap jurugambar berkenan oleh seorang pembantu Iqmal Hisham. Menurut Alauddin, tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.